Ini adalah satu aktiviti pesta mengambil anak kerang, benih kerang secara haram. Kalau yang di pesisir pantai secara ni okey lagi lah. Yang menggunakan bot roto tu dari sepanjang pantai ini sungguh menyedihkan dan mengecewakan. Satu tin Milo ataupun satu tin minyak, tak silap saya, hampir mencecah RM900 satu tin. Jadi sepatutnya pihak berkuasa dapat mengawal aktiviti ini secara yang berlaku secara berleluasa. Ini adalah satu aktiviti yang tidak bertanggungjawab. Saya telah pun mendapat rumbutan daripada penduduk nelayan di kawasan pesisir pantai ini daripada 2 minggu lepas. 2 minggu lepas mengatakan kawasan pantai diceroboh oleh mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab. Jadi nasib nelayan ataupun kalau bot roto ini, saya dimaklumkan daripada 2 minggu lepas hampir 80 buah bot haram ini yang kami pun tak tahu datang daripada mana. Tiba-tiba muncul dan aktiviti ini berlaku siang dan malam. Yang anehnya, di mana pihak berkuasa, pihak penguatkuasa Jabatan Perikanan dan sebagainya untuk mengelakkan daripada aktiviti ini berterusan. Kerang tak sempat nak besar, anaknya diambil, dijual ke Thailand. Ada pemborong yang menunggu di jeti-jeti yang tertentu untuk mengambil anak kerang ini untuk dibawa ke Thailand. Satu perkara, aktiviti menangkap anak kerang ini, lihat cukup gila. Saya terkejut pagi ini bila kebetulan saya berada di kawasan kampung saya, Sekincan Talai 7, melihat gelagat gila aktiviti ini. Dianya bukan sahaja mengambil anak kerang, tetapi merosakkan keadaan semula jadi dengan bot yang menggunakan roto. Digunakan roto, bot tu dia pecahkan tanah and then dia saup anak-anak kerang. Jadi soalannya, saya dimaklumkan oleh nelayan-nelayan, persatuan nelayan di sini daripada beberapa hari yang lepas, mereka telah membuat aduan di Jabatan Perikanan. Tetapi setelah mereka membuat aduan, mereka pula diugut oleh Jabatan Perikanan, oleh pihak yang tertentu di Jabatan Perikanan. Kalau mereka buat report lagi, dia kata lesen nelayan mereka akan digantung. Jadi inilah masalahnya. Siapa yang menangkap anak kerang ini bukan soalnya, tetapi ianya merupakan satu kesalahan. Satu kesalahan yang memang telah pun ada di dalam undang-undang perikanan. Undang-undang saja ada, peraturan saja ada, tetapi pelaksanaannya tidak ada. Adakah kita ingin bercakap ataupun boleh mengatakan bahawa agensi-agensi penguatkuasaan, terutamanya Jabatan Perikanan, terlibat dalam aktiviti melindungi kegiatan seperti ini, iaitu mereka telah dibayar dengan sejumlah imbuhan tertentu. Jadi sebab itu perkara ini berleluasa berlaku. Mereka-mereka ini bukanlah datangnya daripada kampung persekitaran, betul? Daripada mana ni? Bukan, maksudnya bukan di kawasan Sungai Leman ini, daripada luar datang menceroboh ke perairan Sekincan. Diorang ni pun ada diorang punya pemantau. Jadi saya berharap
Ya, betul, dia merosakkan alam sekitar juga. Ya, Muhammad Hatta. Saya sebelum ni cukup bangga apabila saya sendiri turun ke pantai, cari kerang, bawa kawan-kawan daripada Kuala Lumpur, ya, dapat satu baldi kerang. Kerang dia besar, makan pun manis. Tetapi apabila melihat keadaan ini, ya, patutlah kerang jadi mahal. Kerang tempatan pun tak ada. Kerang kita terpaksa import daripada Thailand, sedangkan anak-anak kerang dikaut dengan rakusnya oleh mereka-mereka ini dan dijual kepada Thailand. Kenapa perkara ini berlaku? Ya, perkara ini berlaku hampir setiap tahun. Saya telah beberapa kali tahun-tahun yang lepas mengadukan perkara ini kepada jabatan-jabatan yang tertentu, tetapi tidak ada diambil tindakan. Bolehkah saya mengatakan bahawa Jabatan Perikanan telah pun makan rasuah ataupun dirasuahi oleh golongan-golongan ini? Boleh saya nak cakap macam ni? So, satu perkara yang sangat mengecewakan. Yalah, bukan saya, kalau orang kampung pun ataupun orang tempatan pun mengambil kerang secara tradisional, okeylah, kerana mereka nak cari makan, walaupun perkara itu melanggar peraturan dan salah. Tetapi aktiviti yang begitu, yang naik bot, roto, merosakkan persekitaran, merosakkan ekosistem. Dia bukan sahaja membunuh kerang yang ada di situ, tetapi membunuh hidupan lain. Telah banyak aduan diadukan. Hampir 80 buah bot yang sebegini. Yang di tepi pantai ini mereka mengambil mencari kerang besar. Yang di tengah sana tu menjahanamkan secara rakus dengan nak untung cepat. Seminggu dah ni. Sampai 2 minggu lah. Seminggu, tapi tak dapat aduan. Ini ada orang kampung, nelayan kampung datang melihat. Ya, kami nelayan-nelayan kampung ni dia jaga, dia tabur, tapi orang luar datang ramai-ramai macam ni. Jadi kalau mereka datang 5-6 bot, 5-6 orang nak halau, macam mana nak halau? Mengadu ke Jabatan Perikanan pun saya dimaklumkan pagi tadi mereka mengadu, mereka pula diugut. Ya, saya ada bukti. Mereka diugut, kalau buat aduan lagi mereka nak batalkan lesen nelayan. Jadi apa nak jadi dengan negara kita? Apa nak berlaku dengan keadaan negara kita? Bekalan kerang melambung sampai RM10, RM12 sekilo. Kadang-kadang yang besar sikit sampai RM16 sekilo. Tetapi berapa? Satu tin RM1,000 mereka jual ke Thailand. Lepas tu kita pula beli kerang-kerang tersebut daripada Thailand. Ya. Nelayan-nelayan kampung nak bertindak, tetapi tindakan mereka terhad kerana negara kita ada undang-undang. Ya. InsyaAllah kita juga akan adukan kepada perkara ini kepada pihak SPRM dalam waktu yang terdekat, supaya tindakan yang sewajarnya perlu diambil. Jadi saya tidak teragak-agak kalau melihat keadaan ini, melihat daripada perjumpaan dengan Persatuan Nelayan Sekincan pagi tadi, mereka kata cash is king. Buat aduan pun tidak tidak jalan. Jadi sebenarnya mereka bagi tahu yang menangkap anak kerang menggunakan roto ini tahu siapa dia. Jabatan Perikanan, pihak berkuasa tahu siapa dia. Tetapi kerana duit, kerana rasuah, mereka tidak diambil tindakan. Bukan malah tidak diambil tindakan. Aktiviti ini berluasa setiap kali benih kerang muncul di kawasan ini. Ya. Ini adalah satu perkara yang sungguh menyakit hatikan oleh orang kampung dan juga nelayan-nelayan di sini.
Jadi kami mengharap bila ada kerang di sini, benih kerang di sini, bolehlah nelayan-nelayan di sini, orang-orang kampung ataupun orang luar ya datang cari kerang, ambil kerang, kutip kerang yang besar untuk dimakan. Bukan ambil benih kerang dijual ke Thailand. Lihat ya. 80 buah but saya dimaklumkan yang segini. 80 buah but. Jadi sampai bilakah perkara ini akan berterusan ya, tindakan yang sewajarnya perlu diambil untuk menghentikan kegiatan ini supaya kawasan Sekincan Sungai Besar ini menjadi satu kawasan yang menarik, iaitu kawasan pengeluar kerang di dalam negeri dan negara kita satu hari yang akan datang ya. Kawasan ini kawasan pantai yang berlumpur ya, kawasan pantai yang berlumpur, kawasan pantai yang berlumpur yang mampu menghasilkan makanan untuk rakyat negara kita, kerang, kijing, mentarang dan lain-lain lagi. Tetapi kalau aktiviti ini tidak dikawal ya, ianya bukan sahaja merosakkan ekosistem pantai lumpur di kawasan ini, menjejaskan pendapatan nelayan-nelayan. Apabila ekosistem di sini rosak, ikan-ikan yang sepatutnya menjadi menjadi rezeki kepada nelayan-nelayan, ikan pun tak ada dah kemari ya? Sebab ikan nak datang kemari bila air pasang ada makanan. Tapi bila ekosistemnya rosak, tidak ada hidupan lagi di dalam lumpur ini untuk makanan ikan, tak adalah ikan nak datang. Jadi nelayan-nelayan pun tak ada pendapatan. Dan yang paling mustahaknya, khazanah rezeki ataupun khazanah yang wujud di kampung Sungai Leman Sekincan ini perlu dikekalkan ya? Bukan dirosakkan ataupun manfaat untuk segelintir orang-orang yang tertentu. Orang kampung juga rugi lah, kerang naik macam dulu tak ada masa. Yalah, sudahlah. BNO ni di Sarawak Bernam kerana kerang dah pupus. Sekarang mungkin orang sana datang kemari, Allahu alam. Hafiz Hussein. Terima kasih Hafiz Hussein. Apa kaitan ya? Saya adalah orang di sini. Saya juga adalah pemimpin tempatan di sini yang sentiasa prihatin tentang aduan-aduan oleh nelayan-nelayan yang mempunyai lesen, yang mempunyai keluarga, bukannya yang menjadi penyamun tarbus kepada perkara ini ya. Ini adalah bagi saya, kalau macam Hafiz Hussein nanti ya, mungkin saya boleh cek siapa Hafiz Hussein, kita boleh jumpa Hafiz. InsyaAllah kita jumpa petang sikit ataupun malam. Ini adalah penyamun tarbus yang merosakkan ekosistem, yang merugikan negara, yang merugikan nelayan di sini, yang merugikan orang-orang kampung di Sungai Leman ini. Mungkin Hafiz juga adalah orang yang terlibat dalam aktiviti ini, mungkin. Ini secara komersial, secara besar-besaran kita tak sibuk, tetapi ini adalah satu perkara yang tidak bermoral. Ini orang kampung pergi cari kerang, kutip sebiji-sebiji tepi pantai. Yang sana pergi roto, naik bot, ambil anak-anak dia, ambil benih kerang. Jadi inilah tuan-tuan dan puan, aktiviti ini berlaku hampir setiap tahun Setiap tahun. Kat kawasan ini dah hampir lebih 10 hari dah macam ni. Saya dah 2-3 hari menerima aduan rungutan daripada nelayan-nelayan di sini.
Tetapi apabila berlaku di hadapan belakang rumah saya dekat saja dengan sini. Takkanlah kita nak duduk diam. Encik Hafiz, takkanlah nak duduk diam. Saya juga orang tempatan di sini. Saya membesar di tepi pantai ini. Tapi tak apa, saya berharap satuan nelayan sini buat report polis dan biar polis mengadukan perkara ini kepada pihak Jabatan Perikanan, dan saya juga minta nelayan di sini membuat aduan kepada pihak SPRM supaya supaya pihak SPRM dapat menyiasat tentang perkara ini. So, ini saja yang kita nak share hari ini. Nak share. Ini kawasan pantai, kawasan pantai di kawasan Sungai Leman. Saya tak tahu siapa nelayan-nelayan tersebut, siapa bot-bot roto tersebut macam pesta tu. Kalau setakat nak cari kerang tepi pantai yang ini kita boleh lah lihat, tetapi yang bot sana tu yang memusnahkan ekosistem laut pantai. Report dah macam-macam report buat, tak jalan juga. Sebab itulah bila tak jalan, mereka cari saya, mereka mengadu dekat saya, dan nelayan-nelayan di sini berharap sesuatu dapat dilakukan dan kita ingin melihat perubahan. Dan saya berharap mulai hari ini, besok tidak ada lagi perkara-perkara ini yang berlaku. Kalau bukan ada video live seperti ini, kalau kita cakap-cakap gambar dan video, mungkin orang boleh nafikan itu video bila dan sebagainya. Tetapi bila ada video live saya sendiri, pukul berapa sekarang ni? 12.50 tengah hari petang, inilah keadaan dia. Yang di tepi pantai ambil ibu kerang, yang roto di sana, di rotonya ambil anak kerang, anak-anak kecil. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sentiasa diberikan perlindungan dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh sekali lagi.